Ya, Assalamualaikum. Kita akan start dengan majlis iaitu Kompang Bergema Pusaka Bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan-puan meriah suasana kami dengan penuh gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Sufian bin Alias, Timbalan Pengarah Khidmat Teknik JKKP Johor, Yang Berusaha Hang Tuah bin Tambi, Pengurusi Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan KP Johor, SRG SSC, barisan presenter seterusnya, puan-puan dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di majlis seminar World OSH Day 2020 yang membawa tema The New Norm yang dianjurkan oleh pihak Persatuan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor, SRG SSC bersama dengan Upskill Learning PLT. Pihak majlis serta seluruh AJK SRG SSC terus semua merakamkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin dan hadirat, khususnya kepada Tuan Sufian bin Alias kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menjayakan majlis ini. Diminta tuan-puan untuk silentkan HP handphone tuan-puan dan juga minta tuan-puan berada dalam terus dalam webinar ini sehingga tamat untuk melayakkan diri tuan-puan untuk mendapatkan sijil dan mata CEP. Alright, sebelum itu lebih baik kita mulakan majlis kita, majlis ilmu ini dengan bacaan doa dan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggalkan masa lagi. Dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Sufian bin Alias, Timbalan Pengarah Khidmat Teknik JKKP Johor untuk merasmikan majlis seminar ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, dengar tak? Dengar Okey. Dengar dan dengar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam negara Malaysia. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah dan selamat berpuasa pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun dah berada di almost di penghujung bulan Ramadan lah. Dengan cerita malam tadi Lailatul Qadar kan. Siapa yang dapat tu insya-Allah betul lah. Alhamdulillah. Siapa yang tak dapat tu boleh cuba tahun depan. Itu pun kalau betul lah malam tadi Lailatul Qadar. Okey, Yang Berusaha Encik Hang Tuah bin Tambi, Pengurusi Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor, para majikan, saya tak pasti sama ada majikan ada ataupun tidak di sini tapi rasanya majoritinya banyak yang pengamal KKP yang ada di dalam ni. Pekerja, tuan-tuan, pengamal KKP Negeri Johor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada pihak SRG SSC kerana menjemput saya untuk khususnya JKP Johor untuk merasmikan majlis kita pada pagi ini. Kita bila bercakap tentang new norm ni ataupun new normal ni, ada yang kata normal, ada yang kata norm kan. Itu masing-masing punya cara lah. Bila kita bercakap tentang COVID-19 ni, ia adalah satu benda yang baru lah, satu benda yang baru bagi kita dan juga bukan saja di Malaysia, untuk seluruh dunia. Dan mungkin sebahagian besar daripada kita, bukan sebahagian besar, rasanya memang semua lah kot, tak pernah lagi merasai suatu suasana ataupun suatu keadaan yang mana kita berhadapan dengan satu situasi yang tak pernah kita jumpa sebelum ni, yang mana ia menjejaskan dari segi kita punya cara kerja, menjejaskan kita punya sosial, menjejaskan kita punya urusan seharian. Jadi bila kita bercakap tentang COVID-19 ni, kita perlu bercakap dengan berhati-hatilah, berhati-hati dan untuk kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
SRG SHE dengan kerjasama e-learning LLP kerana mengadakan program atas talian sempena sambutan Hari Sedunia Bersama Serta Pekerjaan 2020 dengan temanya New Baru. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana mengambil inisiatif dengan untuk menganjurkan satu seminar ataupun satu sesi yang mana ini adalah, boleh saya katakan, kalau yang melibatkan DOS ini adalah yang julung-julung kali lah, yang pertama untuk tahun ni yang dianjurkan oleh pihak SRG SHE. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, World OSHA Day, sepatutnya kita sambut pada 28 April di seluruh dunia. Tapi memandangkan pada tahun ini kita menerima suatu suasana yang baru, maka sambutannya pun agak berbeza daripada yang biasalah. Dan kalau kita tengok dari segi World OSHA Day ini, ia menekankan kepada pencegahan kemalangan dan penyakit pekerjaan melalui kekuatan tripartite dan dialog sosial. Sambutan ini juga secara tak langsung sebagai satu cara untuk memperingati masa kemalangan industri dan penyakit pekerjaan oleh kesatuan-kesatuan kerja di seluruh dunia. Dan juga sambutan ini kalau kita tengok di dunia, di seluruh dunia dan juga di Malaysia, disambut setiap tahun di negara ini sebagai sokongan dalam mementingkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan para pekerja. Akan tetapi seperti mana yang saya maklumkan tadi, pada tahun 2020 ni sambutan dia dengan cara yang berlainan, di mana wabak COVID-19 telah mencipta sejarah baru dalam lembaran KKP khasnya dan di seluruh dunia amnya. Secara umumnya ramai yang mengetahui bahawa ramai yang telah dijangkiti dengan virus COVID-19, especially di Malaysia, dan ramai juga yang mati di seluruh dunia disebabkan oleh virus yang sama. Justru saya menyuruh kepada semua pengamal KKP, majikan dan warga kerja untuk bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor dan agensi penguasa yang lain untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, memang kita dah mula bergeraklah daripada awal-awal COVID-19 tu lagi, sebab kita dah dipertanggungjawabkan dan dilantiklah sebagai salah satu agensi penguasa untuk mencegah dan juga untuk melihat dari segi pematuhan pihak majikan bagi tujuan untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Ia adalah, kalau kita tengok, COVID-19 ini adalah sejenis penyakit dari kalangan coronavirus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ataupun dulu kita panggil sebagai SARS, dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus ataupun MERS-CoV yang banyak berlaku di kawasan Asia Barat dulu. Dan coronavirus yang terbaru ini ditemui di China dan dipanggil sebagai coronavirus 2019 ataupun COVID-19. Ia boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sersema biasa kepada radang paru-paru ataupun biasa kita panggil sebagai pneumonia, yang daripada yang mild kepada yang teruk. Virus ini boleh menjangkiti individu yang sihat secara langsung atau tidak langsung apabila titisan tersebut memasuki saluran pernafasan dan melekat di tangan yang menyentuh mata, hidung ataupun mulut. Gejala seperti demam, batuk, sersema dan sukar bernafas boleh muncul dalam tempoh 14 hari selepas ianya dijangkiti. Golongan kanak-kanak, warga tua dan pesakit kronik yang mempunyai sistem ketahanan tubuh dan imuniti yang rendah merupakan golongan yang berisiko tinggi sekiranya dijangkiti oleh virus tersebut. Dan kalau kita tengok dalam media sekalipun, baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, sejak 2-3 hari kebelakangan ni terdapat ada di antara ibu bapa yang membawa kanak-kanak keluar bagi tujuan untuk membeli belah dan sebagainya. Sedangkan perkara itu amat ditegah oleh kerajaan
bagi tujuan untuk memastikan rantaian tersebut dapat kita kawal dan seterusnya kita dapat memutuskan rantaian tersebut. Sebab kanak-kanak ni adalah antara orang yang paling berisiko dan juga yang paling rendah dari segi imuniti badan. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula dari 18 Mac 2020 yang lepas untuk memutuskan rantaian wabak ini di Malaysia. Tidak dapat dinafikan Perintah Kawalan ini ataupun biasa kita panggil sebagai PKP adalah salah satu langkah terbaik dalam memerangi virus COVID-19. Sebab kita belajar daripada pengalaman-pengalaman negara lain yang mana setakat ini memang kita ketahui ini adalah salah satu cara untuk kita memutuskan jangkitan ataupun rantaian COVID-19. Kini PKP telah dilanjutkan ataupun telah ditukar kepada PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang mana ia yang telah dilanjutkan sehingga 9 Jun, iaitu bertujuan untuk mematikan wabak COVID-19 yang masih berada dalam kalangan komuniti atau dirujuk sebagai kes sporadik. Pertambahan tempoh PKP bersyarat ini juga disifatkan peluang untuk membudayakan corak kehidupan mengikut norma yang baru. Secara ringkas, ungkapan norma baru menggambarkan satu kebenaran yang jelas bahawa kehidupan kita sedang dalam proses perubahan selamanya dan kita perlu menyesuaikan diri. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Azhan tadi, kalau mengikutkan kepada kajian terbaru ataupun dapatan terbaru di Amerika Syarikat, paling awal pun dari segi vaksin ni mungkin akan dapat pada Januari tahun depan. Itu adalah antara statement-statement yang kita dengar daripada pihak luar. Jadi kita masih perlu berhadapan dengan jangkitan ini ataupun wabak ini dan perlu berusaha bersama-sama untuk membantu bagi memutuskan wabak jangkitan coronavirus ini. Penyesuaian yang terpaksa kita hadapi di sektor pekerjaan pula mungkin tidak begitu membimbangkan, akan tetapi dikendalikan dengan kegelisahan dan kesusahan. Kegelisahan dan kesusahan. Aspek yang paling lazim di sektor pekerjaan ialah peningkatan keperluan untuk jarak fizikal. Yang mana memang ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Sebab selama ni kita pun tak pernah bercerita ataupun bercakap tentang penjarakan sosial. Kalau ada pun dari segi penjarakan fizikal ni biasanya, kalau contoh di bidang pekerjaan ataupun di tempat kerja ataupun di kilang, biasanya kita akan berkait rapat dengan soal jentera ataupun mesin, yang mana kita perlu mengadang mesin atau menjauhkan ataupun mengasingkan mesin tersebut daripada kita supaya kita tak terkena dengan mesin tersebut. Itu pun salah satu konsep lebih kurang macam penjarakan. Tapi bukan penjarakan sosial lah, itu penjarakan dari segi bahaya fizikal di tempat kerja. Selain pelaksanaan polisi, tiada pejabat tangan, tiada persidangan dalam acara yang besar, tiada pameran, tiada seminar, kita mungkin juga perlu mengurangkan majlis seperti penunjukan anugerah ataupun sesi perjumpaan. Oleh itu, kita memerlukan medium dan kaedah yang baru supaya kerja dan aktiviti pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Maka atas pendirian itu, langkah yang telah dibuat oleh Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor amat dialu-alukan kerana kita dapat bersama berkumpul secara maya dan berkongsi maklumat KKP walaupun ada kekangan dan halangan-halangan yang dihadapi sepanjang program ini berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kini mengikut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat penurunan kes-kes positif COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia. Banyak sektor pekerjaan juga telah pun bermula. Ramai pekerja telah mula melakukan tugasan masing-masing, sama ada di pejabat, di kilang dan sebagainya. Justru kita tidak mahu terjadinya kluster di sektor pekerjaan wujud khasnya di negeri Johor ini. Namun sebenarnya kita semua harus menghadapi wabak ini secara bersama di mana juga anda berada. Atas dasar itu, JKP telah mewujudkan prosedur kerjaselamat pencegahan COVID-19 di tempat kerja bertujuan untuk memberi penerangan ringkas tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh majikan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di tempat kerja. Antara perkara-perkara penting yang perlu dilaksanakan oleh majikan ialah majikan hendaklah melantik seorang atau lebih penyelaras bagi membuat penyelarasan langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19
di tempat kerja. Majikan juga perlu memastikan alat-alat pelindungan diri yang sesuai diberikan kepada pekerja yang bekerja di sektor-sektor yang berkaitan. Setiap pekerja juga mesti dibekalkan alat pelindungan diri bersesuaian seperti penutup hidung dan mulut secukupnya mengikut keperluan di tempat kerja. Sebab kadang-kadang ada juga kita menerima aduan dan juga maklumat daripada pekerja. Majikan hanya mengemukakan atau membekalkan satu unit mask sepanjang hari, bukan sepanjang hari itu boleh lagi lah kan. Ini sampai kadang 2-3 minggu itulah mask yang dipakai berulang kali. Bau pun dah bau macam-macam bau ada kat situ. Jadi itu tak sepatutnya lah. Kena ada satu penggantian yang secara berkala perlu dibuat untuk memastikan mask tersebut adalah mask yang masih lagi sesuai dan selamat untuk digunakan. Kalau bekerja di tempat yang panas tu mungkin sehari satu mask diganti dengan hari berikutnya dengan mask yang baru, sebagai contoh. Pihak syarikat juga hendaklah menyediakan alat saringan suhu badan serta saringan gejala batuk, sakit tekak atau sesak nafas supaya pekerja lain tidak terdedah kepada wabak ini. Selain daripada syarikat perlu sentiasa mengamalkan penjarakan sosial di premis majikan, perlu menjalankan proses sanitasi pembasmian kuman di kilang premis, menyediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain lagi. SOP pencegahan COVID ini juga ada menyentuh tentang program kawalan risiko COVID-19, menerusi penasiran risiko, tanggungjawab pekerja dan penyelia serta prosedur masuk ke tempat kerja. Semua ini adalah untuk menyediakan warga kerja dengan new normal ataupun norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap majikan pada masa ini perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran pengawalan risiko semasa wabak COVID-19 ini. Sebab kita mahu tak mahu kita memang kena tambah kita punya maklumat dan pengetahuan bagi tujuan untuk mencegah wabak COVID-19 ini. Ini dapat membantu majikan secara tak langsung mengenal pasti secara proaktif punca penularan wabak COVID-19 ini dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang berkaitan. Lazimnya, tindakan susulan dilakukan dengan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan bagi menangani isu-isu keselamatan dan kesihatan yang berbangkit di tempat kerja. Dalam kerisauan penularan wabak COVID-19 ini, kemalangan di tempat kerja juga perlu dikurangkan. Untuk pengetahuan semua, mengikut statistik JKP Johor setakat 30 April 2020, terdapat 19 kemalangan maut dilaporkan, yang mana 15 kes kehilangan upaya kekal, 268 kes tidak hilang upaya kekal dan 15 kejadian berbahaya. Kalau kita tengok yang ni sebenarnya daripada Januari hingga April ni yang betul-betul efektif atau hari-hari yang betul efektif industri bekerja hanyalah bulan Januari dan juga bulan Februari dan juga sebahagian daripada bulan Mac. Bulan Mac tu dah banyak dah tak bekerja sehinggalah April. Jadi ini boleh dikatakan untuk 2 bulan setengah punya statistik lah. Sektor tapak bina dan pembuatan menjadi penyumbang utama bilangan kes yang paling banyak pada tahun ini. Lebih ketara lagi, industri precast di negeri Johor telah mula terlibat dengan banyak kes maut sejak awal tahun ini. Jelas kita masih berada jauh dari kemalangan sifar. Kemalangan sifar sebenarnya boleh dicapai dengan mengambil tindakan pencegahan kemalangan secara mengenal pasti, memahami dan menangani segala hazard yang wujud dalam diri semua pekerja dan potensi hazard yang wujud di tempat kerja iaitu melalui IRAC. Untuk mencapai matlamat kemalangan sifar, ia memerlukan penglibatan dan komitmen tinggi daripada semua pihak yang terlibat termasuk kerajaan, majikan dan juga pekerja. Usaha yang gigih dengan penglibatan yang aktif daripada pihak majikan, pekerja dan orang ramai perlulah secara berterusan, komprehensif dan bersepadu untuk meningkatkan kesedaran tentang keperluan mewujudkan tempat pekerja yang selamat dan sihat lebih-lebih lagi di musim wabak COVID-19. Saya berharap program ini dapat mencapai objektifnya dan juga saya berharap semua peserta akan dapat memanfaatkan sebaik mungkin daripada program ini dengan adanya sesi-sesi perkongsian daripada mereka-mereka yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang-bidang masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jaga kita. Ini adalah antara cogan kata ataupun slogan yang selalu kita dengar. Ayat inilah yang selalu dimainkan di dalam media cetak dan elektronik, melambangkan perlunya semangat kerjasama, prihatin dan tolak ansur semasa wabak COVID-19 ini. Ramai di antara kita mungkin berpendapat PKP ini
akan menimbulkan tingkah laku, pemikiran dan sifat manusia yang terbaik dari sikap kesukarelawanan dan pengawalan diri ke sifat toleransi yang tinggi. Malah paling penting, ia menimbulkan perasaan kesyukuran mendalam kerana kita masih bernyawa dan dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan kepada pihak penganjur serta semua yang terlibat dalam majlis pada hari ini. Saya berharap agar usaha ini dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program atas talian sempena sambutan Hari Sedunia Keselamatan dan Kesejahteraan 2020 norma baru New Normal. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan kita sambut insya-Allah pada Ahad ini, walaupun dengan cara dan juga suasana yang berbeza daripada kelaziman yang biasa kita buat pada tahun-tahun sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis makamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Sufian bin Ilyas untuk perasmian serta informasi tentang COVID-19.